Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung suratul Mulk ayat yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang bermaksud yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kalau bulan lalu ayat yang pertama, bulan ni kita masuk ayat yang kedua. Tapi tafsiran secara terperincinya insya-Allah bulan April. Bulan Mac saya tak turun ke KL kerana kempen pilihan raya besar-besaran. All out di 3 buah negeri, Perak, Lepina, apa nama negeri saya lah, Kedah. InsyaAllah kita bertemu dalam bulan April, tarikhnya 29 April. Cuba tuan-tuan dan perempuan dengar ayat ni. Maksud ayat yang dibaca sebentar tadi, Allah menciptakan kematian, mencipta mati, mencipta hidup. Itu lagi akan datang. Tapi ada satu perkara yang Allah bagi tahukan pada manusia. Untuk apa? Supaya dia menguji kamu. Ketika kita masih hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terus menguji kita. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kita kaitkan ayat ini dengan firman Allah di dalam surah ke-23 Al-Mu'minun. Surah ke-23 Al-Mu'minun pada ayat 115. Kita fahami terlebih dahulu untuk apa, kenapa Allah mencipta manusia. Ada matlamat atau tidak? Apakah sekadar datang ke dunia ini untuk bersonok-sonok saja? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kita dengar maksud ayat. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main sahaja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi kita jangan menyangka Allah mencipta manusia ini secara main-main, sonok-sonok saja. Bukan. Ada matlamat hidup. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab tafsir berdasarkan ayat ini. Ada 4 matlamat hidup kita yang sebenarnya. Ini yang kita nak bahas sebelum kita memperincikan maksud ayat yang kedua surat Al-Mulk. Jadi lebih baik kita memahami terlebih dahulu tujuan apa matlamat
ataupun hakikat hidup insan. Selaku seorang insan yang dicipta oleh Allah, untuk apa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Macam ayat tadi, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira atau kamu menyangka kami cipta kamu secara main-main sahaja, tidak ada matlamat hidup, dan kamu juga menyangka kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi ulama menyatakan, tuan-tuan dan puan, hakikat hidup insan ada 4 perkara. Mungkin dah lama dah kita sebut, tak apa dah kita ulang, kerana kita nak kaitkan dengan ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mencipta manusia supaya Allah menguji. Allah nak uji siapa di kalangan kita yang beramal dengan amalan yang terbaik. Yang pertama, kata ulama, hakikat hidup insan yang pertamanya, kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dicipta untuk beribadah kepadanya sahaja. Ibadah, kata Syekh Abdul Majid Zindani, seorang ulama di Yaman, ibadah di dalam ayat ini ialah taat, tunduk dan patuh hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dari Quran Az-Zariyat surah ke-51 pada ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan supaya jin dan manusia itu beribadah kepada kami. Beribadah dalam ayat ini ialah taat, tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Ni matlamat hidup kita sebenarnya. Kena ingat, hebat macam mana kita ni sekalipun kita akan mati juga. Ayat tadi, apakah kamu menyangka kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Berkuasa macam mana sekalipun akan mati juga. Muammar Gaddafi di antara contoh pemimpin yang cukup zalim, mati. Tak tahulah ketika sekarang ni dia berjawab macam mana dengan Allah Ta'ala. Jangan lupa, kita ni ada matlamat hidup. Kita adalah hamba Allah. Kita wajib taat, tunduk dan patuh hanya kepada Dia saja, tidak kepada yang lain. Ada manusia yang gagal memperhambakan diri kepada Allah, tetapi dia menjadi hamba kepada dunia, kepada makhluk, kepada syaitan, kepada hawa nafsu. Ini semua merugikan kita. Kita ambil contoh di antara manusia yang terbaik, insan yang terbaik yang diciptakan oleh Allah ialah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau yang mulia. Ini di antara contoh di mana Allah menguji. Kehidupan di dunia ini adalah ujian. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkan beliau supaya membawa Siti Hajar dan Ismail ke bumi Mekah yang kering kontang. Tuan-tuan boleh bayang, kalau perintah seperti ini dihadapkan kepada kita, agak-agak kita nak tunai atau tidak? Ni nak tinggalkan seorang isteri dan anak yang masih kecil di bumi yang kering kontang. Tapi dia sedar diri. Nabi Ibrahim sedar siapa dia. Aku ni hamba Tuhan. Walaupun perintah Allah itu tidak logik kalau ikut akal kita, patutnya dia boleh protes. Kenapa nak letakkan isteri dan anak yang masih kecil di bumi yang manusia tak ada air, tak ada makanan, tak ada.
Kalau pergi letak sebelah kedai nasi kandar boleh tahan juga. Pak Said faham? Ini insan yang terbaik, yang sedar diri, aku ni hamba Tuhan, aku kena taat, aku kena tunduk dan patuh. Jadi dia Nabi Ibrahim AS, oleh kerana ini merupakan perintah Allah, dia membawalah anak dan isteri ke bumi yang kering kontak, lalu ditinggalkan kedua-dua mereka di sana. Untuk boleh bayang, tak logik. Manusia tak ada, makanan tak ada, apa pun tak ada, tapi ini kerana iman, kerana kepercayaan, ketundukan, kerana dia sedar dia adalah hamba Allah, dia tinggalkan kedua-dua mereka. Apakah Allah mensia-siakan ketaatan mereka ini? Tidak. Sebab itu ini pengajaran. Bila kita tunduk patuh taat pada Allah, yang lebih baik. Tak sia-sia ketaatan kita pada Allah. Allah mesti bagi rewardnya, InsyaAllah. Percayalah. Kalau dia tak bagi, dia tak anugerah di dunia, dia bagi di akhirat. Apa yang susah sangat? Dunia ni sementara aja. Balasan sebenarnya bukan di dunia, tuan-tuan. Kalau kita menilai seseorang itu berjaya kerana dia hidup senang di dunia, dia memiliki segala-galanya, kalau macam tu orang kafir berjaya. Dunia ni sementara aja. Balasan sebenarnya di akhirat. Pak tuan-tuan. Baik. Jadi maknanya Nabi Ibrahim AS, dia kerana ini perintah Tuhan, dia pun tinggalkanlah kedua-dua. Kata Syekh Qutb rahimahullahu ta'ala, selang tidak berapa lama, bumi yang sebelum ini kering kontang, Allah pancarkan air Zam-Zam. Allah tak sia-siakan ketaatan mereka tiga ni. Suami dah pulang balik ke Palestin, ke Siti Sarah. Isteri yang mula-mula mandul. Orang perempuan ni memang tabiatnya tak boleh tinggal sebumbung kalau kahwin dua. Kerana jealous, aku kahwin dengan kamu dah lama tak dapat anak, kahwin dengan kamu ni sekejap dapat anak. Begitu sebahagian tafsiran menyebut 10 tahun Allah takdirkan kafilah pedagang-pedagang Arab ini kehabisan air. Itu bermulanya bumi Mekah. Episod bumi Mekah bermula daripada sini. Hasil ketaatan Siti Hajar. Siti Hajar tak protes. Kalau isteri kita ni pendakwah, dia bukan tak tahu kita nak keluar berdakwah, dia tanya juga, ni nak pergi ceramah, tak payah tanya sebab, tapi ni tabiat orang perempuan. Bukan apa, dia memang takut pergi kahwin. Sebab ustaz ni banyak isteri sampai 2-3 kan. Siti Hajar tanya juga dalam kitab tafsir sebut, apakah ini perintah daripada Allah? Tanya saja, bukan protes. Nabi Ibrahim AS jawab, ya, ini perintah pada Allah. Bila dengar ini perintah pada Allah, pulanglah kamu. Hebat, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tak tahu kisah ini, tuan-tuan kena rujuk surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 37. Tuan-tuan akan bertemu kisah Nabi Ibrahim AS meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di bumi yang kering kontang. Tapi sebelum dia meninggalkan bumi Mekah, dia berdoa pada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi dzar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Itulah ayat ke-37 surah Ibrahim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah meninggalkan
sebahagian daripada keturunan dan zuriatku di bumi yang kering kontang. Cuma aku memohon kepadamu, jadikanlah keturunan dan zuriat yang kutinggalkan ini, pertamanya orang-orang yang mendirikan solat. Yang kedua, kalau ditakdirkan ada orang berlalu lalang di sini, jadikanlah hati-hati mereka ini suka akan bumi Mekah. Ini permintaannya. Yang ketiga, dan rezekikanlah kepada mereka, yakni buah-buahan ataupun makanan. Moga-moga mereka mensyukuri nikmatmu. Baru dia tinggal 10 tahun. 10 tahun kemudian pulang semula ke Mekah. Nabi Ismail alaihissalam sudah dewasa. Pula dah Tuhan kata kat Ibrahim, ila amruka Ibrahim, sekali ni sembelih anak kamu. Sembelih pula. Apa perintah pelik-pelik ni Pak Said? Kan? Kalau bagi beri boleh tahan juga. Kan? Dahlah 10 tahun aku tak bertemu dengan anak aku. Kan? Bila disatukan semula nak kena sembelih pula. Nabi Ibrahim panggil Ismail alaihissalam. Semalam aku bermimpi Tuhan memerintahkan aku menyembelih kamu. What's your opinion? Dia cakap Inggeris. Ma ra'yuka? Apa pandangan kamu? Si anak ni tuan-tuan, Masya Allah. Wahai bapakku, kalau ini perintah daripada Allah, tunaikanlah. Dia tak protes. Kalau Ismail zaman hari ini ni, bapa dia kata macam tu, apa dia bapa? Tak sembelih saya? Gila penonton ni. Inilah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan manusia-manusia yang sedar siapa mereka. Masya Allah. Kita kadang-kadang bukan suruh sembelih anak, nak suruh bangun awal solat subuh pun susah. Dengar lah. Bukan orang seksyen 8, seksyen 10. Nak bangun subuh, sebelum subuh nak bangun awal pun susah. Dah dengar dah lawan azan, susah. Kan? Cuba kita sedar diri sikit, aku ni hamba Tuhan ni. Kan? Kalau terlelap lah, atau mati tak sempat solat subuh, macam mana? Balik awal. Ayat tentang penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam dalam surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 102. Ini contoh. Contoh matlamat hidup kita. Kita adalah dicipta oleh Allah untuk beribadah kepadanya, taat, tunduk dan patuh. Lalu disembelih Nabi Ismail. Hebat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni albahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu ayatnya. Anak ni menjawab, wahai bapakku, kalau ini perintah kepada Allah, tunaikanlah, nescaya kamu akan dapati aku seorang anak yang sabar. Masya Allah. Ni hakikat hidup kita. Kita adalah hamba Allah yang jadi hamba kepada hawa nafsu, pada dunia, pada makhluk. Kan? Ada yang di kalangan manusia menjadi hamba sesama makhluk. Apa saja arahan makhluk itu diikutnya. Kan? Baik. Itu di antara contoh. Yang pertama, maknanya hakikat hidup kita sebenar, kita adalah hamba kepada Allah. Yang keduanya, matlamat hidup kita, kita adalah khalifah. Kena faham? Tentu ingat saja syok-syok yang datang ke dunia. Mana tafsir pimpinan Ar-Rahman dan ni tak? Kalau tidak ada atas ni, orang curi dah. Tak nak pergi saya baca punya. Pimpinan Ar-Rahman macam mana?
Mana seperti itu? Dia tengok. Ni bukan biru, ni hijau. Tuan-tuan, warna pun tak kenal. Cerai. Sebab tu kawan tu malah nak ambil biru. Tuan-tuan dengar surah Al-Baqarah ayat 30. Ini matlamat hidup kita. Kita, kesemua kita adalah khalifah. Kita ada tanggungjawab yang kita pikul, tuan-tuan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ayat. Sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Apa tanggungjawab khalifah? Tuan-tuan dengar. Ni kitab Jawi ni muka surat 13. Kalau Rumi muka surat 16. Khalifah ialah, ini tafsirannya, khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi. Dengar elok. Mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan kepada wahyi ataupun wahyu dan syariat Allah. Kenapa? Kenapa manusia sebagai khalifah dipertanggungjawab untuk mentadbir, mengurus kehidupan manusia yang lain berdasarkan syariat Allah, supaya kehidupan manusia itu teratur dan mempunyai tujuan-tujuan hidup yang suci murni untuk mencapai keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila manusia cuba campur tangan dalam urusan Allah, Pak Syed, kehidupan kita jadi porak-poranda. Manusia ni sebaik-baik penciptaan. Haiwan pun ada, tumbuh-tumbuhan pun ada. Setiap makhluk ni, tiga-tiga makhluk ni, kehidupan kita agak berbeza. Undang-undang peraturan hidup kita berbeza. Binatang cara dia. Tuan-tuan pernah jumpa binatang cirik-birik tepi jalan? Kemudian pergi klinik, minta ubat diarrhea. Dia boleh makan apa saja. Tak tak? Dia makan makanan yang busuk dalam tu, makan selamba je. Tak ada masalah. Kita tak boleh, sebab kita manusia. Kita ada undang-undang kita, undang-undang dan peraturan yang khas yang ditentukan oleh Allah untuk manusia. Sebab itu dalam ini dia kata khalifah dipertanggungjawab untuk mengatur atau mentadbir kehidupan manusia di bumi berdasarkan syariat Allah. Bila manusia cuba mengubah, meminda, apatah lagi menolak, membelakangi, kehidupan kita porak-poranda. Untuk menguatkan hujah saya, surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 41. Tuhan sebut dengan jelas. Kenapa berlaku kerosakan? Karena kita tidak menyedari, tidak memahami hakikat hidup kita yang sebenar. Kita adalah khalifah. Ini bumi Allah, tuan-tuan. Bila mana kita kata bumi Allah, kita kena ikut undang-undang peraturan dia. Dia pun sebut mentadbir kehidupan manusia di bumi berdasarkan syariat Allah. Tak boleh syariat kita. Nampak? Zahar al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ar-Rum surah 30 ayat 41, yang bermaksud terang dan nyata berlaku kerosakan di daratan dan di lautan kerana tangan-tangan manusia. Kita medal dalam persaingan itu kan, campur tangan, cuba nak buat benda yang tak sepatut. Tuhan tahu dah, ini undang-undang peraturan hidup yang sesuai untuk manusia. Kita ni ikut saja. Jangan cuba campur tangan, apatah lagi nak meminda, apatah lagi nak mengubah. Jangan. Kenapa? Karena tangan-tangan manusia bima kasabat aidinas. Tak marah, suara tak apa bagus sikit.
Kerana tangan-tangan manusia. Oleh kerana kita biadab terhadap Allah, tidak menunaikan tanggungjawab sebagai khalifah, maka Allah uji kehidupan kita. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Maka Allah menimpakan bala bencana. Tengok, jenayah meningkat, masalah sosial tak habis-habis, tak selesai masalah. Hari-hari ada orang kena bunuh, tak tak? Sekarang sindiket, bawa lari anak-anak pula, jual bayi pula. Allah, kenapa semua ni berlaku? Kerana ayat ni kita cuba memandai-mandai, meminda, mengubah, membelakangi peraturan Tuhan. Tak boleh. Dan Allah uji kita dengan bala bencana ini, moga-moga la'allahum yarji'un, moga-moga kita insaf, kita kembali, kita tidak derhaka kepada dia. Ini tanggungjawab kita. Dan inilah hakikat hidup kita sebenarnya. Kita adalah khalifah, tak boleh buat undang-undang sendiri. Faham? Ada satu tempat jemput saya ceramah bulan 3. Dia bagi tajuk, dia mula dia cakap, saya Ustaz, di sini jangan laju-laju sangat. Pula ada, saya pantang tuk nenek, tuan-tuan. Pantang tuk nenek, orang ajar saya. Lagi kata jangan laju, lagi laju, tuan. Lebih baik diam. Dan dia kata ada tajuk. Apa tajuknya? Tajuknya indahnya hidup bersyariat. Mungkin nak laju, tuan-tuan. Cerita syariat mana boleh slow. Kita nak bagi tahu kenapa kita wajib berhukum dengan syariat Allah. Imam Al-Ghazali pernah menyatakan, an-nasu dhuyufur rahman fil ardi. Manusia adalah tetamu Allah di bumi. Kita ni juga khalifah di bumi. Bumi ni milik Tuhan. Sebab itu dia tafsir khalifah, sebagai khalifah kita wajib mentadbir, mengatur kehidupan manusia di bumi berdasarkan syariat dia, bukan syariat kita. Nampak? Ini cakap sedap mulut kan? Tuan-tuan baca tengok dalam berita harian 24 hari bulan 2, front page, cakap kemas kan? Kita kerajaan telah melaksanakan amanah Allah. Nak termuntah, tuan-tuan. Aku berasa nak termuntah. Nak kena ulang sikit ni. Saya tak pernah beli berita harian ni, dah lama dah. Tapi kadang-kadang cakap tu sombong sikit. Front page tu ada 2 kenyataan. Satu daripada Perdana Menteri, yang lagi satu daripada Mufti Negeri Pasir Berdengung. Mau tak mau kena beli je. Saya baca, saya counter balik dengan rujuk. Di antara yang disebut yang tadi, kerajaan telah melaksanakan amanah Allah. Tuan-tuan dengar ayat di dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman tentang amanah Allah. Kita dengar apa maksud menunaikan amanah Allah. Surah ke-8 Suratul Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah hawar rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. 8:27 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya, yakni berdosa apabila kita mengkhianati sesuatu amanah. Cuba dengar amanah Allah tu apa benar. Mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya ialah dengan meninggalkan suruhannya dan melanggar larangannya. Kita nak tanya, apakah suruhan Allah telah dilaksanakan? Apakah larangan Allah ditinggalkan? Hudud mereka tolak. Judi, arak, sistem riba masih dipertahankan. Ini larangan Allah.
Macam mana kamu kata kamu telah menunaikan amanah Allah? Kita ambil dalilnya, ambil kitab ni, tak payah kitab besar. Sebab yang ni keluaran Jabatan Perdana Menteri, yang ni senjata makan tuan. Nampak? Di sini je lah satu pembohongan. Kemudian bukanlah saya nak berpolitik, tapi lebih kurang macam tu jugalah. Sebab dia ada sebut 3 perkara. Saya catat semua tu. Undi kepada si fulan ni, dia kata akan merosakkan akidah. Allah, kita bukan berkuasa lagi, yang berkuasa mereka. Rosaknya akidah umat Islam kerana mereka mengekalkan Perlembagaan Persekutuan 12/4 yang membenarkan orang Islam tukar agama. Sebab tu kita boleh counter balik. Kamu yang menyebabkan gejala murtad ni berleluasa. Kenyataan Mufti Pasir Bendengu, kan dia kata 250,000 orang murtad di Malaysia. Kemudian dia sambung lagi, kalau kamu beri satu undi kepada si fulan ini, akan berlaku perpecahan umat. Saya nak jawab, perpecahan umat ada dalam Al-Baqarah 137. Kenapa berlaku perpecahan? Ada seorang ustaz ni, ustaz kerajaan lah, terus terang lah kita sebut. Dia kata berlakunya perpecahan ni kerana hudud. Dia menyalahkan hudud, tapi dia kata dia ustaz. Tak tahulah ustaz jadi-jadian apa. Al-Baqarah 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Itu ayat dia. Punca perpecahan adalah kerana wujudnya 2 golongan. Tuhan sebut, satu golongan beriman sepenuhnya, yang satu lagi tak beriman sepenuh. Jadi dia tak boleh ngam. Ya. Bukan kerana wudhu. Nampak? Kalau nak menyatu padukan umat yang berpecah belah, kita kena kembali kepada formula Allah, ramuan Allah. Tak boleh buat cara kita. Bulan lepas bulan ni lah, saya khutbah di Pulau Pinang ni, sebelah ni. Dan khutbah saya sebut lah, kalau ada di kalangan tuan-tuan yang tidak puas hati, tak bersetuju dengan isi kerana khutbah saya pada hari ini, boleh berjumpa dengan saya selepas khutbah. Ada seorang tu memang dia datang jumpa. Dia kata, tuan tak setuju kan? Bukan tak setuju, cuma nak tanya aja. Apa nak tanya? Banyak soalan dia tanya. Alhamdulillah saya jawab semua, termasuklah yang ni. Dia kata baik, dia kata sekarang orang Melayu berpecah 2 golongan, dia kata. Dia kata sekarang saya nak tanya ustaz, siapa yang sepatutnya menjadi golongan ketiga untuk menyatu padukan golongan yang sudah berpecah belah? Oh, saya kata itu senang, ulama. Tetapi malangnya ulama dalam negara kita tidak menunaikan tanggungjawab mereka. Mereka ni sepatutnya jadi hakim. Puak yang bertelagah bertelingkah ni dipanggil. Tuhan ajar formula dia, rujuk Quran, rujuk hadis. Dia ulama. Tapi oleh kerana dia tidak menunaikan tanggungjawab, sebab itu perpecahan di kalangan umat Islam ni berterusan. Dia pun balik awal. Banyaklah soalan, tapi ada satu tu saya suruh dia perbetul balik soalan dia tak betul. Sebab dalam khutbah saya tekankan soal keadilan. Kemudian dia kata apa, tuan-tuan dengar baik-baik. Tadi ustaz sebut dalam khutbah soal keadilan. Adil kata Tuhan, di mana orang yang murtad tidak boleh mewarisi harta pusaka. Itu dia. Ini lebih kurang sistem ini Islam ni. Saya kata, tuan tolong tarik balik, jangan tanya macam tu, tak betul tu. Mana tuan sudah tidak bersetuju dengan kehendak Tuhan. Tuan kena faham, bumi ni milik dia, kita semua milik dia. Itu undang-undang peraturannya yang wajib kita patuh. Dia kata okey, saya tarik balik, tersilap. Dia kata, dia cakap ini adalah slip of the tongue, no fault of the mind. Kan? Waktu nak tanya betul-betul kan? Boleh menggugat akidah ni.
Kerana dia tidak bersetuju dengan ketetapan Tuhan. Mana boleh. Kita ni, Imam Ghazali kata, kita adalah tetamu Allah di bumi. Kita khalifah. Tanggungjawab kita mentadbir kehidupan manusia berdasarkan syariat Allah, ketentuan Allah. Bila kita memandai-mandai, mengubah, menukar, jadi kelang kabut. Ni yang jadi ni. Nampak? Lepas tu dia kata lagi, kan? Dia kata, satu undi untuk golongan ini, umat Islam akan ditindas. Saya melihat selama ini umat Islam di dalam negara ni ditindas oleh dia. Kita buat contoh, contoh. Kau tak tonton, tak tahu juga isu-isu semasa. Yang perintah tu komunis. Bila tumbangnya kerajaan sebelum tu, tuan-tuan, orang Melayu Pulau Pinang semua panik. Panik tu datang jumpa ustaz. Habis dah Melayu Pulau Pinang. Kenapa? DAP perintah. Linggon matilah kita. Saya tanya dulu, kau sukun apa dia? Arab lah. Tak sedih semua Melayu. Tuan pergi tengok Pulau Pinang. Apakah wujud penindasan? Peruntukan untuk hal ehwal Islam di Pulau Pinang terus meningkat. Tahun pertama 20 juta, tahun berikutnya 24, 33, 64. Tuan-tuan bayang tengok. Dulu hanya 12.5 juta saja. Satu tanah, satu peruntukan satu tanah lot yang besar telah disediakan oleh kerajaan untuk membina mahkamah syariah 7 tingkat. Nilai tanah 80 juta. Apakah ini penindasan? Pernah dengar ke Pulau Pinang ada surau, ada masjid dia roboh? Selangor ada, di Bangi, Terengganu ada, di Selangor ada surau yang digali. Jangan lupa, don't forget that. Surau hampa. Cakap ni sombong. Sebab tu kita kena counter balik, tuan-tuan. Kena bagi kefahaman. Apa tuan-tuan ingat semua orang bukan Islam penjahat? Manusia ni sama ya, di segi naluri, mau kepada kebaikan. Betul tak? Mereka tak mau kepada kezaliman. Tapi bila dia berkawan dengan manusia baik, dia jadi baik kan? Itu kata, are you ready for side? Maka berkata pula mufti pasti berdengung. Ini yang sedap ni. Pemimpin, betul lah, tidak memiliki akhlak Islam. Sedap cakap kan? Saya nak jawab tuan-tuan dengan firman Allah. Alah, kalau mufti pun kita tak gentar lah. Bukan kita cakap besar, tuan-tuan. Kita banyak standby dengan hujah Quran hadis. Dengar ayat ni, lepas dengar saya terjemah, tuan-tuan nilai siapa yang tidak memiliki akhlak Islam. Surah ke-68 tulis Al-Qalam ayat 10 dan 11. Allah memperincikan sifat-sifat yang hina, di mana kalau sesiapa memiliki sifat-sifat ini tak layak dipatuhi. Tuhan yang ajar, bukan saya kata. Al-Qalam 10 dan 11, surah ke-68. Wala tuti', dan janganlah kamu patuh, kullu, setiap orang, halafin mahin. Yang pertama apa dia? Bersumpah. Dia suka bersumpah. Lagi hina. Saya tidak mengenali Atan Tuyam. Contohlah, saya memang tak kenal pun. Demi Allah saya tak kenal dia. Tengok gambar duduk sekali makan. Dia kata gambar tu orang tak betul tu. Dia orang buat lain. Muka dia, badan orang lain. Macam tu lah. Sumpah. Sehingga bangun ni saya dengar dalam handset anak murid saya, bagi berim pun kena sumpah. Nak terima berim, tuan tahu tak? Saya dengar wallahi. Buat perjanjian dulu. Tuan-tuan tahu dalam Quran ada ayat berim. Saya ceramah dipaham, ustaz faham tak percaya. Saya kata hampa tak mahir Quran, minta maaf lah.
Bila dia dengar ayat ni, memang betul lah, ni ayat berim. Ayat berim dalam surah Al-Anfal ayat 63. Tujuan apa tuan-tuan? Ini bukan gula-gula pilihan raya, kata mereka. Kalau bukan gula-gula apa? Dodol. Dodol pilihan raya. Di pertengahan ayat 63 ayat berim. Tujuan apa tuan-tuan? Disogokkan dengan bermacam-macam benda. Kerana nak kekalkan kuasa, nak rakyat jelata terus menyokong. Dengarlah ayat ni, berjaya atau tidak? Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan kalaulah kamu membelanjakan seluruh harta kamu di dunia, minta di bumi, apa yang kamu ada kamu bagi, nescaya kamu tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Tuhan beritahu dah. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kamu taburlah, kamu tunggu je. Sebab tu tuan-tuan, kita kena rajin tengok ayat Quran. Jangan kita bertindak ikut hawa nafsu. Kita merasakan ini tindakan yang terbaik untuk mengekalkan kekuasaan kita. Alamak. Manusia yang tak boleh dipatuhi, yang pertama, yang suka bersumpah lagi hina. Kenapa manusia bersumpah? Kerana dia tak yakin. Dia bimbang orang tak yakin dengan dia. Mau tak mau kena bersumpah. Kau yang bersumpah pun dah pulang semula dah ke Malaysia tuan-tuan. Nak buat roadshow pula mati pula. Yang buat ST, Statutory Declaration tu, he's back in town. Dia nak buat roadshow pula dengan saya apa, tak lagi. Tu cerita dia. Seterusnya, dengar. Siapa yang ada sifat-sifat suka bersumpah lagi hina? Hammazin ni dia suka mencela. Tak ada kerja lain, cela orang kan. Orang semua tak pandai. Tak pandai memerintah, tak pandai mentadbir, tak pandai mengurus. Minta maaf lah kan. Kedah dalam tak pandai mentadbir pun ada juga sebuah universiti, College University Insaniah. Kuala Ketil tu dulu tuan-tuan, kira cowboy town tu. Betul. Pukul 6 petang semua pakat tidur lah. Tak ada siapa lah kan. Tidur awal, bukan balik awal, tidur awal. Saya pernah tinggal pekan tu 2 tahun. Selepas saya resign dari bank, saya berkhidmat di sekolah agama rakyat di Kuala Ketil selama 2 tahun. Allah, very small town, memang pekan kecil. Tapi sekarang dah pergi, lebih sibuk dah jalan. Traffic jam. Kenapa? College University Insaniah telah wujud di sana. Masya Allah. Rumah tak ada, rumah sewa laku habis. Pensyarah pun kena tinggal kat Sungai Petani berulang alik. 330 juta kerja. Fasa pertama telah siap. InsyaAllah bulan Julai ni dia pakai moving. Ini kebanggaan kami. Tapi kamu yang ada celah, tak pandai takbir ke gitu. Jangan percaya akhbar tuan-tuan bulat-bulat kan? Kalau tuan-tuan khususnya utusan lawyer, kalau tuan-tuan baca banyak utusan lawyer, lama-lama tuan-tuan lawyer pergi cek doktor, silap-silap doktor kata tuan-tuan mengandung. Jangan-jangan sikit. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Al-Hujurat surah 49 ayat yang ke-6. Islam mengajar kita selidik dulu berita yang kita terima, apatah lagi yang dibawa oleh golongan fasik. Pok-pok ni tak serik-serik, kena saman kalah, betul? Bukan ada kerja lain. Janganlah duduk celah orang, tak ada kerja lain lah. Semua negeri yang Pakatan Rakyat Perintah semua tak pandai. Bila audit negara keluar laporan, Pak Menteri ni terbaik,
kan? Pengurusan kewangan terbaik, telus, tak ada penyelewengan. Negeri mereka perintah kamera harga 5,000, letak 50,000. Betul tak? Ni cerita ni bukan di Malaysia, tuan-tuan, Afrika Selatan. Kadang-kadang kalau masuk politik ni dekat pilihan raya ni kan? Ni kita nak counter balik ni cakap Mufti Ceroy ni kan? Siapa yang suka mencela orang? Kemudian Masyaim bin Amin ke hulu ke hilir buat roadshow kan? Jelajah satu negara. Kerja dia sebar fitnah. Siapa yang ada sifat-sifat ni? Kita tak fitnah, isu lembu mula dinafikan. Akhirnya kenapa jadi court case? Kita bukan fitnah, tuan-tuan, ni benda betul. Pemimpin hidup dalam serba mewah. Tengok ayat ni dulu, baru boleh kita tengok siapa sebenarnya yang tidak berakhlak dengan akhlak Islam. Jangan tahu cakap. Fitnah ni dosa besar. Kenapa para mufti mendiamkan diri? Kan? Mengaib, memalukan orang sehingga fitnah yang tak betul itu akhirnya terpaksa merengkok dalam penjara 6 tahun. Kalau takdir tak takdir seolah berlaku perubahan, mufti ni semua kita penjara dulu. Boleh kan? Bagi dia rasa tengok melompat. Tapi yang pastinya, tuan-tuan, ISA memang dah di-abolish dah kan? Kalau boleh saya nak gesa ni apa yang special offences apa ni kan? Ni pun sepatutnya abolish. Ini kezaliman. Belum apa lagi 28 hari dalam tahanan. Kalau kita dakwah, bawa keterangan ni cara Islam, ni syariat Allah, kerana kita khalifah. Tapi ada satu benda yang kita tak boleh nak abolish. Bahkan kita kena perbesar, tuan-tuan, tempat tu Tanjung Rambutan. Sebab insya-Allah ramai akan gila, tuan-tuan. Hilang segala-galanya, hilang kuasa, hilang kekayaan. Masa tu tuan-tuan tengoklah, kena buat 50 tingkat kan tu. 3 bilion mentara kan? Ramai orang nak jadi sendiri, tuan-tuan tengoklah. Ketawa-ketawa juga. Tuhan nak tunjuk sekelip mata aja. Kerana golongan ni angkuh. Mereka merasakan milik mereka kuasa. Bukan. Al-Mulk ni makna kerajaan, kuasa memerintah di tangan Tuhan. Dia bagi pada siapa dia nak bagi. Dia nak tarik balik pun boleh. Dan mereka bilang dia macam-macam isu. Hari ini dalam Star dia highlight Kedah pula kan? Berebut kerusi. Sebenarnya kerusi ni tak payah berebut. Pergi ke dia perabot, beli seorang satu. Apa yang susah sangat kan? Saya pun di antara nama yang dicalonkan. Betul, tuan-tuan, bukan melawak ni. Bukan slow. Ini betul-betul bukan cubaan lagi ni. Itu yang bulan 4 saya tak datang ni kan? Tapi kita ni tak payahlah kan? Bagi orang yang layak, buatlah. Kita buat kerja ni cukup kan? Islam menang, semua kita adakan jalan, percaya. Jadi kita bertanggungjawab sebagai khalifah. Khalifah tanggungjawab mentadbir kehidupan manusia di bumi berdasarkan syariat Allah. Tak boleh buat syariat sendiri. Kita menumpang di bumi Allah, kena sedar sikit. Yang ketiga yang disebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu, aku nak uji, siapa di kalangan kamu yang beramal dengan amal-amal yang cukup baik. Jadi maknanya hakikat hidup kita yang ketiga ialah untuk beramal dengan amal-amal soleh. Secara ringkasnya, amal soleh itu apa dia? Mana? 100 kali saya sebut. You mudah lupa. Ringkasnya saya baca hadis Muslim dan ayat Quran. Ingat sampai bila-bila. Berdasarkan hadis Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ini dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Baqarah ayat 111 112. Tuan-tuan akan bertemu ayat hadis ini, riwayat Imam Muslim, yang bermaksud barang siapa yang beramal dengan satu amalan
yang tidak selaras sebagaimana yang aku ajar, amalan itu ditolak. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mensyarahkan hadis ini dengan menyebut syarat diterima amalan kita dua: ikhlas dan menepati syarat. Ikhlas kerana Allah, menepati syarat, menepati tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu amal soleh. Itu berdasarkan hadis. Kalau berdasarkan Al-Quran, surah An-Naml, surah ke-27 ayat ke-19, wa an a'mala salihan tardah. Amal soleh itu ialah amal yang Allah redha. Jadi bila kita tengok syarat yang dinyatakan Ibnu Katsir relevan. Kalau amalan kita ikhlas kerana Allah, yang kedua menepati Al-Quran dan As-Sunnah, sudah pasti Allah redha. Itu amal soleh. Ingat. Dan dalam Islam, amal soleh yang kita kerjakan, baik lelaki perempuan, tak ada diskriminasi, sama saja. Hujah Quran dari Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini jadi siapa yang beramal dengan amal yang saleh, amal yang Allah redha, sama ada lelaki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang bahagia. Tak ada diskriminasi tentang Islam. Muslimat ni kan, apa kebaikan yang muslimat buat, sama ganjaran pahala seperti orang lelaki. Tapi kalau tengok-tengok orang perempuan yang paling mudah untuk masuk syurga, tapi malangnya penghuni neraka orang perempuannya ramai. Bukan orang Shah Alam, Afrika Selatan ni. Inilah kesilapan orang perempuan. Orang lelaki susah tuan, banyak akan dipertanggungjawab. Orang perempuan banyak ada yang menyebut taat pada suami, itu je. Jaga kehormatan diri, Masya Allah, jaga solat. Kehormatan diri itu masuk tutup aurat, itu je. Itu kadang-kadang susah nak buat. Apakah pakai renung lah. Ini semua amal. Amal soleh, inilah matlamat hidup kita. Jangan lepaskan dulu. Sekali ini ya tentang kita hidup. Tadi Datuk baca surah apa? Surah Al-Kahfi ayat 7. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Apa ni? Ayat tu lah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Ayat wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat 110. Kata Imam Al-Ghazali tuan-tuan, dalam surah Al-Kahfi ini ayat 107 hingga 110 ni, setengah kata 110 saja. Ayat 110 ni yang terakhir tu, kalau kita baca sebelum tidur, baca, kita niat minta kepada Allah, minta malaikat kejutkan kita pada certain time, insya-Allah tepat. Sebab malaikat ni banyak tugas dia. Di antaranya sebagai malaikat, tugas mereka kejutkan manusia supaya bangun. Ni ayat ni lah. Cuba tuan-tuan, kadang-kadang kita tak payah nak bangun awal, cuba baca ayat ni, qul innama ana basyarum mithlukum. Tapi ingat, malaikat tu dia kejut kita sekali je. Kalau tuan-tuan niat pukul 4 pagi, dulu saya amal lah, sekarang dah martabat dan naik lah, tak payah malaikat lah, dia boleh bangun sendiri kan? Dulu tiap malam. Tapi saya ambil daripada innal ladina amanu wa amilus solihat, sebahagian kata ada boleh situ hingga akhir, sebagian kata ayat 110. Memang betul tuan. Saya niat, ya Allah, 4 pagi esok aku nak bangun, tolong kejutkan aku. Betul tuan. Kita dapat merasakan seolah-olah ada orang yang datang kejutkan kita. Tengok jam pukul 4, kita pun bangun. Betul, cuba buat. Yang agak susah nak bangun tidur, buat. Tapi ingat, dia datang sekali ya. Kalau kita pejam balik mata, lepas tu yang kejut tu bukan malaikat, suami kita, ataupun si bang Mano 7 pagi ni. Yang tu bukan malaikat, itu isteri kita.
cuba amal. Ini apa yang disebut oleh ulama yang antaranya Imam Al-Ghazali. Yang keempat, hakikat hidup kita yang keempat ialah ini ya tuan-tuan, utamakan akhirat. Tapi jangan lupa habuan dunia. Dalil Quran surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dengan kurniaan kami untuk kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa habuan kamu di dunia. Tunaikanlah terlebih dahulu kewajipan-kewajipan agama. Kalau belum pernah pergi Mekah menunaikan haji, jangan tangguh pergi. Esok balik ke Malaysia, cek baki di tabung haji ada lagi 10 juta. Okey lah. Nak kahwin lain ke, lagi satu ke, nak beli kereta besar beli lah. Bukan kata Islam halang, Islam tak halang. Tapi kerana kita ni tak faham, dia tak halang. Tapi ayat ni kata utamakan akhirat. Tuntutan agama hendaklah dilaksanakan terlebih dahulu. Dah habis beres, buatlah, tak ada masalah. Jadi maknanya itulah di antara yang disebut dalam kitab tafsir Dr. Hamka rahimahullah ta'ala, hakikat hidup insan. Kita pertamanya adalah hamba Allah. Tujuan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Ibadah kata Syekh Dr. Abdul Majid Zindani, taat, tunduk dan patuh hanya pada Allah. Yang kedua, kita adalah khalifah. Yang ketiga, untuk beramal dengan amal yang Allah reda. Yang keempat, utamakan akhirat. Tapi jangan lupa haban dunia. Boleh? Kalau kita memahami empat perkara beres, jadi hilanglah perasaan ego, nak buat zalim ke orang, takkan wujud lagi. Jadi surah Al-Mulk ayat yang kedua tadi, kita ulang sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menyatakan makna Allah cipta kematian dan kehidupan supaya aku menguji siapa di antara kamu yang beramal dengan amal-amal soleh. Di penghujung Allah menyatakan wa huwal azizul ghafur. Allah itu maha perkasa atau maha berkuasa, dan juga Allah itu maha pengampun. Yang menimbang tuan-tuan, yang maha perkasa, yang maha berkuasa Tuhan, dan dia juga maha pengampun. InsyaAllah huraian secara terperinci berdasarkan kitab tafsir ini bulan April cukuplah. Suara pun dah masa letih, kalau tak nak keluar. Jadi insyaAllah kita bertemu 29 April. Kalau March tu saya tak ada lah, saya tak turun KL untuk March. Kita berdoa moga-moga Islam mendapat kemenangan, diberi kemenangan, kita dapat mendaulatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lagi satu, seperti biasa jangan lupa bentak sejadah, pakai ulung lah. Jadi sekolah ni biasalah tuan-tuan, sekolah agama rakyat yang tak dapat sebarang bantuan. Saya tak pernah mohon daripada kerajaan kita, tak pernah, sebab kerajaan Kedah tak ada duit. Jadi kita mohon sumbangan orang ramai itu je. Alhamdulillah tuan-tuan, pelajar dah ada 100 orang, staf ada 27 orang, bangunan semua siap dah sempurna. Bulan depan Mac ni 9 dan bulan 3, rombongan daripada Masjid Al-Hidayah Kelana Jaya, satu bas nak turun pergi tengok ada ke tidak sekolah ni. Saya tak bimbang sebab ada. Terima kasih di atas sumbangan pelbagai perempuan. Kalau ada yang nak bagi untuk mendapat pelepasan cukai, insya-Allah boleh bertemu dengan kita, dengan saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.